Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya serta taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita masih lagi membicarakan keutamaan sedikit angan-angan pada muka surat 46, perenggan yang ketiga. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, bersabarlah dan bersungguh-sungguhlah kerana waktu kalian yang tersisa tidaklah lama lagi. Jadi menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, hari ini kalau kita hidup, sehari berlalu bermakna umur kita semakin dekat kepada makna penghabisan. Walau orang kata panjang dah umur kau, ya, panjang umur, tapi sebenarnya hakikatnya, kalau sekiranya umur tu 70 tahun, kalau hari ini 65 tahun satu hari, bermakna tidak beberapa hari lagi. Makna umur semakin dekat. Umur yang tersisa tu tidak lama lagi. Semuanya kena berfikir begitu. Dalam kehidupan ini, tuan-tuan, kena berfikir. Hari ni habis sampai maghrib, berfikir. Ni masuk malam, maka umur semakin dekat kepada Allah. Umur semakin bertambah, maka semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena fikir. Orang cerdik dia kena fikir macam tu, kan? Jangan fikir berapa lama lagi aku nak hidup. Jangan fikir begitu. Sesungguhnya kalian adalah laksana rombongan yang tengah berhenti lama di tengah jalan, sehingga ada salah seorang di antara kalian yang dipanggil untuk segera meneruskan perjalanan. Lalu ia penuhi panggilan itu tanpa menoleh ke belakang. Umpama, kata Hasan Al-Basri, kita ni umpama orang yang umpama satu rombongan. Makna ada rombongan yang ketika mana dia berhenti di tengah jalan, dia akan bersegera untuk sampai kepada destinasi dia, kerana dipanggil dengan sebab, kan? Ada maknanya, makna perkara-perkara yang penting boleh tunggu lama, dia mesti bergerak terus. Dia tak boleh duduk lama. Ada orang yang tak boleh sampai kepada destinasi. Oleh kerana itu, segeralah berangkat dengan berbekal kebaikan yang ada di hadapan kita. Mana kita ni hidup, mana kena memperbanyakkan amalan amal-amal kebaikan. Hidup dekat atas dunia, tuan-tuan, disuruh kepada kita banyakkan amal baik. Kerana amal baik inilah yang akan membantu kita, yang akan menolong kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena ingat, jangan fikir amal yang sebaliknya. Kerana amal baik ni, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Ketika mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran bahawa kebaikan akan menghapuskan dosa, maka kita hidup kat atas dunia mesti banyak buat amal baik. Buat amal baik. Walau banyak mana pun kita punya dosa banyak, hari ini kita berusaha untuk buat kebaikan. Mudah-mudahan dengan amal yang kita buat ini, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita yang banyak, yang waktu kita muda-muda dulu, kan? Yang kita pun jahil, banyak tak tahu apa benda.
Kita pun tak tahu banyak perkara tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Tadi saya bercerita tentang masalah orang dia bila orang dulu-dulu kalau dia bercerai, kalau dia bercerai kemudian dia rujuk, dia tak ada ilmu yang macam orang sekarang, pendedahan macam sekarang. Di dalam mazhab Syafi'i, orang yang nak rujuk dia mesti ucap, aku balik kepada engkau, kau baliklah kepada aku ambil balik engkau. Orang dulu mana ada kalau dia tahu. Makna dia nak rujuk, dia terus bersama je balik. Sedangkan dia tidak rujuk, dia bersama. Bagaimana hukum dia rujuk? Dia bersama dalam keadaan dia tidak rujuk, lepas tu dia melakukan persetubuhan dengan isteri dia. Sedangkan waktu tu dia telah talak raja'i, kan? Sehinggalah habis talak raja'i dia 3 bulan contohnya. Sedangkan dia tidak berkata kepada isteri dia, aku rujuk engkau balik. Bagaimana hukum dia, tuan-tuan? Ini timbul masalah. Hari ni mungkin kita ni terdedah dengan banyak-banyak kita banyak tahu, banyak belajar. Kita boleh tanya dan sebagainya. Ni cerita dulu-dulu macam mana, kan? Pada zaman sekarang pun ada, kan? Ada satu kes berlaku, saya tak mau sebut mana kawasan dia. Dia dah bercerai suami isteri, sehingga suami kata, sebelum kita ni berpisah, kita dah bercerai, tapi marilah kita bersama dulu. Ni kata ni ucapan tak akhir, dia kata. Pelik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sampai jadi begitulah, dia jadi pelik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, buat kebaikan. Apa sahaja benda yang boleh kita mendatangkan kebaikan kepada akhirat, maka kita buatlah sedikit. Hari ni mungkin kita berkata, ustaz, saya ni kalau berzikir tak ikhlas, kan? Adalah lebih teruk orang yang tak berzikir daripada orang yang berzikir tapi tak ikhlas. Lama-lama mungkin Allah Ta'ala beri taufik hidayah, dia boleh jadi ikhlas, kan? Mungkin orang berkata hari ni, ustaz, saya ni kalau berzikir, maknanya hati saya banyak ingat yang lain. Adalah lebih baik daripada orang yang berzikir hati dia ingat pada hari ni benda yang lain daripada orang tak berzikir langsung. Orang akan kata, engkau berzikir ingat apa, tak ada faedah pun. Lebih baik aku berzikir yang tak ingat apa-apa daripada tak berzikir langsung. Sebab tu tuan-tuan, jangan tunggu sampai ikhlas baru nak buat amal. Buat amal sampai jadi ikhlas. Hari ni orang datang ke masjid, bukan semua orang datang ikhlas kerana Allah, tapi datang ke masjid sampai Allah Ta'ala mencempakkan hidayah, dia boleh jadi ikhlas datang ke masjid. Jangan sampai dah besok dah ikhlas, kita takut tak sampai ikhlas, kita sampai bila pun tak sampai ke masjid, sampai ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini ingatan daripada Al-Hasan ini kepada kita. Dan apa yang paling kita nak tengok ni ialah kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Setiap orang yang bangun daripada tidurnya di pagi hari mendapatkan dirinya sebagai tetamu dan hartanya adalah pinjaman. Setiap orang yang bangun pagi, dia bangun aja pagi, dia akan mendapati dia tetamu. Duduk dekat atas muka bumi ni, berada di atas muka bumi, tetamu. Apa dia tetamu, tuan-tuan? Maknanya dia tidak boleh kekal duduk daripada satu tempat. Dan kita juga diberikan pinjaman dalam bentuk harta. Maka kata Ibnu Mas'ud, tetamu akan pergi. Lama mana pun dia duduk daripada satu tempat, dia pasti akan meninggalkan tempat tu. Ni adat ataupun prinsip tetamu. Kita duduk ke atas muka bumi ni, dunia ni tuan-tuan bukan baqa, dia fana. Sesuatu benda yang akan hilang, akan musnah, kan? Sebelum hilangnya bumi ni, pada saat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum tu ada orang yang dah fana dulu, dia dah jalan dulu dah 50 tahun, 60 tahun yang dijanjikan oleh Allah. Kerana dia, kerana kata Ibnu Mas'ud, dia tetamu sudah pasti, dia tak boleh kekal. Satu masa dia akan meninggalkan bumi ni, dia akan meninggalkan alam ini. Dengan sebab itu tuan-tuan, bila nak meninggalkan alam ni, apa yang dia nak bawa balik kepada Allah Ta'ala? Sebab kita nak bertemu dengan Tuhan yang kekal, Rabb, iaitu Tuhan yang kekal, yang Allah Ta'alanya yang bersifat dengan sifat baqa.
yang bersifatnya tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Jadi yang Allah Ta'ala nak tengok itu amalan dia. Allah Ta'ala tidak tengok yang lain. Kita bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala nak tengok amalan. Bukan Allah Ta'ala nak tengok rupa paras. Bukan Allah Ta'ala nak tengok jasad. Allah Ta'ala nak tengok bagaimana amalan kamu. Kalau sekiranya jasad kamu membantu kepada keakhiratan kamu, baik. Kalau rupa paras kamu membantu kepada keakhiratan, baik. Tapi semuanya itu yang Allah tengok ialah amalan. Kan? Allah Ta'ala akan melihat amalan kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan harta pinjaman tersebut harus dikembalikan. Orang yang meminjam, satu masa dia mesti kembalikan sebab bukan hak dia. Bagaimana seorang sahabat radhiyallahu an, dia pergi maknanya musafir dalam perniagaan, dia kembali kepada rumah dia. Waktu dia meninggalkan isteri, orang dulu meniaga pergi berjalan mana perniagaan lama, 6 bulan, setahun, berniaga dalam musim panas, balik musim sejuk, pergi berniaga musim sejuk, balik musim panas, lama, tempoh 6 bulan ke setahun. Jadi meninggalkan isteri yang mengandung, balik isteri mengandung, isteri tinggalkan mengandung, balik isteri dah melahirkan anak. Takdir Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ambil nyawa anak ni, hidup tak lama. Kan? Kemudian bila suami balik, dia tak cerita. Seorang isteri yang salihah, maknanya dia mengembirakan hati suami, bukan buat serat hati suami. Ada? Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dia kata ad-dunya mata wa khairul mata mar'atun salihah. Makna dunia ni sedikit, sebaik-baik yang sedikit ialah isteri yang salihah. Itu bagus. Dapat isteri yang salihah, tak kaya tak apa tuan-tuan, tak cantik tak apa, tapi kalau dapat cantik itu lagi bagus. Dia kata, ustaz kalau dapat yang cantik itu lagi bagus. Ini package dia kata. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, suami balik, diberinya makan, diberinya minum, sampai waktu malam, maka dilayannya isteri, dilayannya suami, diberikan maknanya hak suami. Kerana balik, lama tak balik, selepas daripada bersama dengan suami, dia pun bercerita, wahai suamiku yang tercinta, kiranya Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepada kamu, memberi pinjam. Apakah adat orang kalau dia diberi pinjam? Maka suami pun kata, mesti akan dipulangkan balik. Maka begitulah Allah Ta'ala memberikan kepada kita anak, lalu Allah Ta'ala dah ambil dia balik. Maka suami kata, kenapa kau tak cerita daripada aku balik tadi? Tuan-tuan, kan? Lalu dia pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun cerita begini-begini. Maka Rasulullah kata, wahai Fulan, adakah malam tadi kamu bersama dengan isteri kamu? Dia kata, ya Rasulullah, aku doakan kamu punya zuriat ini lahir keturunan-keturunan yang soleh. Dia dapat 10 orang anak selepas daripada itu, semuanya hafal Quran. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sifat orang yang redha dengan apa yang dia ada, diberi pinjam lalu dikembalikan balik kepada hak dia. Orang redha. Sebab tu kita kena menjadi orang yang redha. Kalau Allah Ta'ala ambil, hilang harta kita, Allah Ta'ala ambil, harta tu pun asalnya Allah Ta'ala yang bagi, Allah Ta'ala ambil balik. Cakap kita kena redha dengan Allah. Cakap syukur, alhamdulillah, tidak dijadi beban kepada kita. Sekurang-kurangnya kalau hilang, kuranglah soalan yang Allah Ta'ala nak tanya. Apakah, di mana kamu dapat duit ni, di mana kamu belanjakan? Sekurang-kurangnya hilang tu, maka kurang soalan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkata Abu Ubaidah Al-Baji, bahawa menceritakan kami menjenguk Al-Hasan yang sedang sakit cukup berat. Satu hari seorang ulama namanya Abu Ubaidah, dia pergi menziarah orang sakit. Siapa yang sakit ni? Ialah Al-Hasan, merupakan seorang tabi'in yang cukup hebat. Ia berkata, menyambut kami, orang sakit sambut tuan-tuan orang sihat, kan? Selamat datang buat kalian semua. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kedamaian pada hidup kalian dan memasukkan kita semua ke dalam syurganya yang kekal.
Ini adalah petanda baik jika kalian tetap sabar. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wasta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah. Hari ni kita susah tuan-tuan. Agama diherdik oleh orang yang bukan Islam. Kan? Hari ni kita dipelekehkan oleh orang yang bukan Islam. Hari ni kita dicabar oleh orang yang bukan Islam. Mana? Kita tak mau tolong, minta tolong dengan Allah. Hari ni orang hina agama kita pun, kita orang Islam masih lemah lagi. Masjid-masjid masih kosong lagi. Nah, kita marah tapi masjid tak penuh. Kan? Kita marah dia tapi masjid tak penuh. Kita orang Islam tidak menunjukkan kekuatan. Sedangkan bila dia datang ke masjid tu, bila tersusun saf yang begitu rapat, menunjukkan akan kekuatan orang Islam. Hari ni tengok, orang tengok dia. Nah, masjid pun kosong. Kan? Masjid pun kosong. Kalau ada pun duduk bersembang kat luar. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, musuh tidak akan menjadi gerun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersedialah kamu dengan segala persiapan, dengan segala kekuatan. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Untuk menggerunkan musuh Allah dan menggerunkan musuh kamu sendiri. Kita ada musuh. Nah, Allah Ta'ala ada musuh. Di kalangan makhluk ada musuh dia. Sebab tu kita ni tuan-tuan kena buat persiapan. Ilmu akidahnya mesti dimantapkan. Ilmu agamanya mesti dimantapkan. Kalau kuliah-kuliah agama tak ada orang. Hari ni kuliah-kuliah agama sekat pula. Lagi susah. Kan? Nak berdakwah pun payah. Sepatutnya kuliah-kuliah agama ni disuburkan. Dan orang mesti makna memenuhkan kuliah-kuliah agama. Menanamkan dalam jiwa mereka, maknanya ketahanan dari sudut makna rohani mereka. Kena faham tentang agama. Agama hari ni mesti dipahami dengan cara yang betul. Hari ni orang jadi Islam tapi dia tak faham tentang agama. Dia semayang tapi dia tak tahu semayang dia bagaimana. Jadi tuan-tuan, bagaimana musuh nak rasa gerun dengan kita? Kan? Mana-mana musuh nak gerun dengan kita? Sebab tu hari ni orang berani, maknanya musuh-musuh Islam berani mempelekehkan orang Islam. Kerana orang Islam lemah. Kan? Lemah dengan sebab apa? Mereka tidak ada kekuatan. Kekuatan pada agama pun tak ada. Lagi-lagi kekuatan dari sudut maknanya ekonomi, lagi mereka tak ada. Kan? Hari ni kita banyak bergantung dengan orang lain. Cuba sekiranya orang Islam dia kuat. Kita tengok bagaimana Turki itu negara yang duduknya di separuh Eropah. Kan tuan-tuan? Negara yang kalau di Eropah tu negara yang miskin, yang selalu meminjam. Naiknya orang yang punya roh Islam. Hari ni kita tengok bahawa Turki dia berkembang dengan hebat. Dia tidak perlu mengharapkan bantuan kepada orang lain. Kerana kita tengok, kerana apa? Atau subuh mereka tu seperti mana sembahyang Jumaat. Hari ni kita subuh adalah Pak Imam. Itu pun dia bertugas. Kalau tak bertugas dia pun gaib. Itu tak apalah, dia Pak Imam. Yang makmum mana? Kan? Yang makmum mana? Yang nak membantu ni, nak menyokong ni, tak ada juga. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lemah. Jadi kita kena bina. Kekuatan ini mesti ada. Inilah dia kata petanda baik. Jika kalian itu sabar, maka mintalah tolong dengan Allah. Minta tolong. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong dengan Allah dan bersabarlah kamu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kan? Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar. Hari ini kita tidak sabar. Kan? Perpaduannya lemah dan sebagainya. Beriman dan bertakwa. Janganlah kalian mendengarkan apa yang aku katakan. Janganlah kalian mendengarkan apa yang aku katakan ini masuk ke telinga kanan lalu keluar. Mana langsung keluar daripada telinga kiri. Ini pesan ulama. Orang pesan ulama ni mesti selit kat dalam. Dia masuk mesti tertahan, jangan keluarkan. Kita baca banyak pesanan-pesanan ulama.
para sahabat radhiyallahu anhum. Kita mendengar pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk keluar. Kamu keluar dah tak ada apa. Tuan-tuan, sematkan dalam kita punya pemikiran. Mana bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, pendekkan angan-angan, kurangkan angan-angan kepada dunia, kan? Jangan terlalu cinta kepada dunia. Pasakkan dalam hati kita supaya kita jangan lalai dengan kehidupan yang melampau. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka orang yang pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti tahu bagaimana begitu rajin dan bersungguh-sungguh dalam ibadat tanpa kenal lelah dan istirahat. Kalau orang mengenal Rasulullah hari ini kita mungkin tak lihat, tapi kita membaca bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam kitab Syama'il. Tuan-tuan, belilah satu kitab Syama'il Muhammadiyah. Beli macam mana, belajar bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dia mula celik sampai dia tutup mata. Kan? Bagaimana kehidupan Rasulullah? Rasulullah, tuan-tuan, dia rasul. Dia seorang rasul tapi dia semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Mana? Kita bayangkan seorang rasul yang Allah Taala telah menjamin dia masuk syurga, tapi dia boleh semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Kita siapa yang jamin kita masuk syurga Allah? Siapa yang menjamin kita ibadat hari ini Allah Ta'ala terima kita punya ibadat? Tak ada siapa pun boleh menjamin. Nah, siapa yang menjamin kita punya semayang khusyuk? Siapa yang menjamin semayang kita ikhlas? Tak ada siapa yang jamin. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, belajar daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang nabi, seorang rasul yang diampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dia semayang masih bengkak-bengkak kaki lagi. Dia berdiri dalam satu rakaat sampai baca 2-3 juzuk dia baca. Hari ni kita 2-3 ayat tuan-tuan, kita rasa panjang dah. Kan? Rasulullah berdoa begitu lama, sujudnya begitu lama. Dia seorang rasul, Allah Taala terima. Kalau dia tak minta pun Allah Taala bagi. Tapi dia masih tangkat tangan lagi doa lama. Kita hari ni lepas soalan semua pakai angkat balik kaki balik. Kita tak mahu berdoa. Kita kata ni tak payah minta. Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala memang dah tahu dah macam mana nasib kita. Jangan, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bermakna kita meninggalkan akan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak nak zikir, tak nak doa, kan? Sedangkan Rasulullah mengajar kita berzikir, mengajar kita berdoa, tapi kita tak mau ikut. Kan? Kerana disebutkan bahawa ad-du'a silahul mu'min. Doa ni kan dia senjata bagi orang beriman. Jadi kita meninggalkan satu senjata yang ada, yang dibekalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasulullah dia tak tinggalkan harta, tuan-tuan. Taraktu fikum fi amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadah. Kitab Allah wa sunnatihi. Aku tidak tinggalkan kepada kamu pusaka, tuan-tuan, melainkan tak tinggalkan harta, tak tinggalkan kekayaan. Rasulullah tinggalkan kepada kita apa? Quran dan sunnah. Dua pusaka. Itu yang ditinggalkan kepada kita. Hari ini kalau manusia dia tak mau pegang Quran, tak mau pegang sunnah, mereka akan sesat. Nah, Rasulullah tinggalkan kepada kita senjata yang tak nampak. Ibadatnya kalau buat rumah dia tak berpagar, tapi orang tak boleh tembus. Tapi manusia tak nak ikut. Rasulullah suruh kita berdoa, kita tinggalkan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini lepas semayang, kita tak nak doa. Kita susah, kita tak nak berdoa. Inilah kelemahan yang berlaku pada diri kita, tuan-tuan, menyebabkan kita hari ini dihina oleh orang yang bukan Islam. Orang-orang Islam menghina kita. Kita lemah sebab kita tak ada kekuatan. Ada senjata tapi tak mau guna. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan disebutkan kepada kita bahawa bendera telah baginda kibarkan. Oleh kerana itu, sensingkanlah lengan baju kalian untuk maju. Ayuhlah bergegas untuk mencari kemenangan dan keselamatan. Janganlah jangan pernah ragu-ragu demi Tuhannya Kaabah. Kalian datang seolah-olah bersama dengan kematian. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjalani kehidupannya dengan sederhana, memakan roti kering, memakai pakaian butut, makna pakaian yang lusuh, ataupun pakaian yang bertampal, dan duduk di atas lantai tanah, tetapi ia bersungguh-sungguh dalam beribadat
dan menangisi dosa demi menjauhkan azab Allah, sekaligus mencari rahmatnya. Ia terus setia melakukan sampai sang maut mengakhiri kehidupannya. Jadi kita ni gitulah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ikutlah maknanya perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan tak mampu tuan-tuan. Rasulullah dia kalau dia hendak dia lebih mampu daripada orang lain. Bayangkan bukit-bukit di sekitar Mekah menawarkan diri dia jadi emas. Kalau Rasulullah hendak, Rasulullah bila-bila dia boleh ambil. Tapi Rasulullah tak nak. Bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab telah maknanya memberitahu kepada bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Wahai Abu Talib, beritahu kepada anak saudara pada Muhammad, kalau sekiranya dia berdakwah ni kerana hendakkan kekayaan, kami akan longgokkan kekayaan ini di penduduk Mekah ni, bagi pada dia. Kalau sekiranya dia hendak jawatan, kami akan lantik dia, tabal dia sebagai raja. Kalau dia hendak maknanya seorang perempuan yang cantik, maka kami akan carikan perempuan yang paling cantik di Mekah ni untuk dia. Dengan syarat dia kena berhenti daripada dakwah Islam. Apa kata Rasulullah? Bukan matlamat ni, bukan semua. Aku matlamatnya kerana Allah. Nah, sebab tu aku berdakwah bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, bukan kerana perempuan, kerana Allah. Sebab tu jalan terus. Walau apa pun rintangan, walaupun apa juga cobaan, mesti terus kerana dakwah kepada Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita hidup begitulah. Kerana kita tahu matlamat kita ni mati kan. Bila kita mati, kita nak berhadapan dengan Allah. Bagaimana amalan yang kita nak bawa balik? Kan? Bagaimana amalan kita nak bawa balik? Kita semayang satu hari tuan-tuan, kalau semayang zuhur, berapa minit yang kita semayang? Asar berapa minit? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak berapa minit? Tak kurang daripada setengah jam tak sampai. Kan? Sedangkan masa kita untuk benda-benda yang lain lebih banyak. Kita menghadap handphone sehari pun lebih daripada 15-16 jam tuan-tuan. Kan? Sedangkan ibadat kita hanya setengah jam aja. Adakah kita merasakan dan kita menyangkakan dengan setengah jam ibadat sehari semalam ini kita mampu untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Tak mampu. Maka inilah kerja-kerja yang membantu kita. Datang ke kuliah, datang ke masjid, pergi cari nafkah dan sebagainya. Itulah maknanya amal-amal yang boleh membantu kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan oleh Asim Al-Ahwal meminta nasihat kepada Fudail bin Raqshi. Bahawa dia kata apa? Jadi kita ni hidup tuan-tuan kena minta nasihat, selalu minta jumpa orang-orang alim, jumpa orang-orang yang berilmu, minta nasihat dalam kehidupan kita, kan? Walaupun kita orang bijak, walaupun kita orang pandai, kerana di kalangan ulama' ni pun mereka meminta nasihat kepada ulama' yang lain. Beri nasihat. Mereka berjumpa dengan Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah." Jumpa dengan para sahabat Abu Bakar, Omar, nasihatkan kami, wasiatkan kami wahai para sahabat. Jadi inilah yang disuruh. Maka berkata Fudail, "Janganlah engkau terpengaruh oleh manusia kebanyakan." Kita hidup ni jangan ikut rentak orang. Kan? Hari ni tuan-tuan, kita ikut rentak orang. Hari ni zaman orang pakai bendera. Semua tanpa bendera. Kita pun pacak bendera juga. Kan? Naik basikal pun bendera bukan main besar daripada orang. Dia ikut rentak. Esok orang dah tak ada, habis. Kan? Dia tak tahu apa matlamat dia. Orang kibar bendera, dia kibar bendera. Yang masalahnya dia kibar bendera bukan kerana bendera Malaysia. Bendera Jepun yang dia kibar. Kan? Tadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia tak tahu matlamat. Besok tiba orang main hoki, tiba orang main badminton, dia pun pegang raket badminton. Tapi matlamat tak ada. Orang main badminton sampai Johan dapat puluh-puluh ribu kan. Dia tak ada. Main bola sampai musim bola, bawa bola. Tapi matlamat tak ada. Jadi dengan sebab itu kita hidup ni jangan ikut orang kebanyakan. Kita kena mesti ada maknanya kita punya mauqif kita sendiri. Makna pendirian hidup mesti ada. Biarpun orang datang macam mana pun kita punya itu tetap tak berubah.
Pendirian kita hidup macam orang negara Arab, kan? Pakai serban, ada igal macam ni. Nak letak, kena ada rida. Berpeluh kita. Pula musim hujan pula. Negara dia sesuai sebab panas. Memang perlu benda tu. Tempat kita lain, kan? Duduk tempat kita asyik nak makan nasi minyak aja. Tak boleh tuan-tuan. Ni tempat kita kena masak asam. Makan nasi minyak, memula perut. Tak boleh kena. Sebab tak sesuai. Nak buat macam negara Arab makan roti je, kembung perut, kan? Tak boleh. Kita duduk mananya di Mekah. Setiap hari kena berani. Masuk hari kelima nak sambal belacan. Sebab tak sesuai dengan kita. Jadi kita kena hidup ni, biar kena pada tempat. Kena ada maknanya, mau ke hidup tu kena ada. Jadi jangan kau terpengaruh dengan manusia kebanyakan. Agar kamu tidak lalai. Kalau kita ikut gentak orang, kita lalai. Kita terbabas. Sebab takdir kematianmu tetap akan datang kepadamu. Meskipun kamu berada di tengah-tengah mereka. Kita ingat tuan-tuan, kita hidup, jangan sampai lalai dengan kematian. Sebab mati ni memang akan datang. Jauh mana pun, panjang mana pun umur kita, sehat bagaimanapun tubuh badan kita, kita lapang ke, kita susah ke, mati dia tetap akan datang. Jadi dengan sebab itu, mati ni adalah sesuatu perkara yang pasti, kan? Dengan sebab itu kita tak boleh melupakan dia, walau apa dalam keadaan sekalipun. Jangan kamu terlalu sibuk pergi ke sana kemari, kerana hal itu akan menghabiskan hari-harimu dan sisa-sisa. Dengan sia-sia je kita habis. Maknanya tuan-tuan, kalau kita ni hari-hari Allah Ta'ala bagi umur, umur hari semakin meningkat, sibuk ke sana, jalan ke sana, tak? Sedangkan hari semakin menghampiri kematian, maka dia ni adalah sesuatu yang sia-sia, kan? Kalau kita berjalan ibadat tak apa, jalan, kan? Jalan. Orang berjalan mencari, maknanya mendapat, maknanya melihat tentang apa yang Allah Ta'ala jadikan, kan? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Orang berjalan dapat tengok apa yang Allah Ta'ala jadikan. Dia boleh ambil manfaat. Kita ni jalan tak dapat apa-apa, kan? Jalan tak ada apa, jalan pergi makan angin gitu balik, kan? Tak dapat apa-apa. Orang berjalan dapat manfaat, kan? Lagi dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia berjalan tengok Allah Ta'ala jadikan budaya orang ni lagi dekat dengan Allah. Punya orang-orang yang macam ni, walaupun dia kecil tapi dia ganas, cuma kita boleh ambil manfaat. Orang yang macam ni, dia makan, dia tak perlu sembelih lagi, dia makan macam tu je, ganas. Bagaimana hidup? Jadi tuan-tuan berubah. Kita berjalan tak dapat apa-apa. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka jangan menghabiskan hari-harimu. Sebab tu ulama-ulama kalau kita tengok di akhir hayat dia, mereka akan menetap, kan? Contohnya kalau kita tengok Imam Syafi'i, Imam Ghazali, di akhir-akhir hayat dia, dia semua menetap pada satu tempat untuk beribadat kepada Allah. Di situlah dia buka madrasah, di situlah dia buka sekolah, di situlah ada masjid, dia tumpu untuk ibadat. Orang nak belajar, datang ke rumah dia, datang ke tempat dia. Dia tak akan keluar-keluar lagi dah. Kerana apa? Pada dia keluar satu waktu itu akan menghabiskan banyak daripada peluang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita lagi tua, lagi gancap berjalan, kan? Rombongan satu bas, tuan-tuan, kan? Berhentikanlah, kan? Berhentikan. Sesungguhnya takdir kematian tetap berlaku atasmu. Kamu pasti tahu bahawa satu-satunya yang paling baik untuk dicari secepat mungkin ialah amal kebajikan demi menutup dosamu yang lalu. Dosa kita banyak, tuan-tuan. Kita kena ingat dosa kita banyak. Kalau kita baca dalam kitab nasihat agama dan wasiat iman, ada orang nak masuk syurga dengan sebab dia ibadat 500 tahun. 500 tahun beribadat kepada Allah.
Ketika mana dia berhadapan dengan mahkamah Allah, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan sebab amalan. Amalan aku yang 500 tahun. Rasulullah Allah Ta'ala kata baik. Maka diperintahkan malaikat, ambil sebiji mata, timbang. Mata yang sebiji itu lebih berat dengan ibadat 500 tahun. Allah Ta'ala kata, cepatkan orang ni dalam neraka Allah. Dalam neraka aku, masukkan. Ya Allah, aku minta, aku terkhilaf. Rupa-rupanya masuk syurga ni perlu pada rahmat engkau. Allah Ta'ala masukkan ni dalam syurga. Tuan-tuan, kita ni dosa banyak. Orang itu sempat beribadat sampai 500 tahun, kita tak sempat. Sedangkan Rasulullah SAW telah beri green light kepada kita. A'maruka sittin ila sab'in. Umur aku 60 ke 70 je. Mereka sempat, tuan-tuan, 500 tahun. Kita tak sempat. Umur kita tak sempat gitu. Panjang macam mana pun tak melepas 100. 70 lah 78 tu, itu dah umur yang kawan kata satu umur yang nadir. Kan? Siapa dapat umur 70 ke atas tu dah nadir dah. Dah tak banyak dah. Kalau ada pun sisa-sisa je. Kan? Macam kita ni dah sukar lah, tuan-tuan. Kan? Dapat umur 50 lepas kepada 50 sampai 60 tu, itu dah alhamdulillah dah. Nah, kalau kita ingat bahawa umur tu untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu jangan lalai, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita mengingatkan diri kita sendirilah. Kita baca buku ni tujuannya nak mengingatkan diri kita, bukan nak mengingatkan orang lain. Sebab masing-masing boleh mendengar, masing-masing boleh mana melihat. Kita masuk sedikit kepada bab yang ketiga, dahsyatnya sakratul maut dan yang mesti dilakukan saat itu. Sakratul maut adalah sesuatu yang pasti akan berlaku dan akan ditempuh oleh setiap orang. Ketahuilah, sekalipun bahawa dia kata misalnya tidak ada derita atau azab yang harus dihadapi oleh seseorang hamba yang malang kecuali sakratul maut sahaja, maka itu sudah cukup untuk membuat hidupnya susah, merosak kegembiraannya dan mengusir sikap lalai. Ada orang ni, tuan-tuan, dia hidup dekat atas dunia, dia tak pernah dia susah. Daripada kecil sampai dia nak mati. Mana daripada kecil ibu bapa dah sediakan kekayaan, kemewahan, apa nak semua dapat. Sehingga dia tidak pernah merasakan sakit sikit mak ayah hantar hospital. Tu duduk tu dalam first class semua. Tak pernah rasa susah. Tak pernah rasa sakit. Kan? Ada orang yang memang macam, ada orang yang susah sepanjang masa. Jadi peringatan kepada orang, walaupun dia tidak pernah susah dalam kehidupan, cukuplah pada waktu sakratul maut itu kesusahan yang paling besar. Bak mati ini bukan cerita untuk hidup. Kematian tu, tuan-tuan, dia menghapuskan semua kesedapan dunia yang kau hadapi, yang kau telah kecap selama ni. Sakratul maut susah. Kan? Orang yang menghadapi sakratul maut, kalau kita tengok, Allahu Akbar, bergantung pada amalan. Kan? Tuan-tuan tengok orang-orang mati. Tengok tak orang, kalau kita tak sempat menghadapi orang tengah nazak sakratul maut, tengok bagaimana selepas dia mati. Kan? Ada yang merekut tangan, ada yang sampai maknanya mulut dia berubah kedudukannya, ada yang berbuih mulut, ada yang sampai terkeluar lidah. Tuan-tuan, ini gambaran menunjukkan betapa sakitnya sakratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beritahu kepada kita sakitnya sakratul maut. Kalaulah aku boleh menggantikan kesakitan ini untuk umat aku, nasib aku buat. Nak tunjukkan dia seorang nabi. Allah Ta'ala telah berpesan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, ketika mana engkau nak mencabut nyawa kekasihku, kalau dia kata sakit, engkau berhenti dulu. Agak kita boleh. Wahai malaikat maut, ketika mana kau jumpa dengan Pak Imam, kau cabut nyawa dia, Pak Imam kata sakit, kau berhenti sekejap, suruh dia relax, makan masak asam dulu, kau sambung balik. Boleh? Tak ada, tuan-tuan. Kan? Tak ada.
Ni Allah Ta'ala pesan kepada Rasulullah. Bila maknanya Rasulullah kata, wahai malaikat maut, sakitnya azab, sakitnya saat nak mati. Maka kata malaikat maut, ya Rasulullah, ya kekasih Allah, ini adalah maknanya cabutan yang paling lembut yang aku datang kepada engkau. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan waktu sakratul maut, sakitnya mati seperti mana dihiris dengan 70 kali hirisan pedang. Nah, kita tak tahu, tuan. Kita nak, mungkin kita boleh baca, kita boleh cakap, tapi kita tak boleh mengalami kecuali kita menghadapi saat tu. Baru mati ni sakit. Andai katalah Allah Ta'ala boleh bangunkan balik orang yang dah mati kat belakang, suruh cerita sebelah kita hari ni, semua mati. Semua akan mati, tuan-tuan. Kerana takut dengan sakaratul maut. Jadi bila kita fikir macam tu, kita nak menghadapi sakaratul maut, amalan kita, amalan sakaratul maut ni tidak boleh diringankan, melainkan dengan amalan. Amalan kita tak ada, kan? Kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan amalan banyak rosak. Hari ni kita lalai. Kalau kita duduk macam ni, kita ingat kepada Allah. So kalau kita dah maknanya bercerai kan, kita lupa dah, kan? Hari ni kita ramai-ramai, ustaz kata jangan isap rokok, semua tak isap rokok, simpan je dalam kursi, kan? Semua simpan, tak buka-buka. Sekarang kalau dah keluar pula, semua main buka, semua buat letak atas meja. Kita share, tukar-tukar boleh. Nak rasa rokok kau ni apa rasa kau. Semua dah lupa dengan Allah. Begitulah perkataan yang disebut oleh Hanzalah. Hanzalah telah berkata kepada Abu Bakar, telah kufurlah Hanzalah. Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Hanzalah, kenapa engkau berkata yang demikian? Engkau ni sahabat yang baik. Wahai Abu Bakar, apa tidaknya ketika mana kita berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita merasakan bahawa kita dekat dengan syurga Allah. Tapi bila Rasulullah dah tak ada, kita rasa kita jauh dengan syurga, sehingga kita lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, oleh kerana itu semestinya selalu memikirkan, kita orang yang hidup fikir selalu sakit sakaratul maut ni, tuan-tuan. Ya. Fikir, kena fikir. Ini bukan ini memikir tentang sakaratul maut ni sebahagian daripada suruhan, sebahagian daripada perintah. Jangan kita kata ni sakaratul maut ni tak masuk pot dalam kamus. tak masuk dalam apa yang perlu dipikirkan. Tuan-tuan, sakaratul maut ni kena fikir. Kan? Dia kena fikir. Kerana apa? Hal ini dikata semakin serius kita menyiapkan diri untuk menghadapi. Bila kita fikir tentang sakaratul maut, maka orang akan lebih ambil berat tentang menyiapkan diri dia dengan amalan. Terlebih lagi ia setiap saat berada dalam ancaman sakaratul maut tersebut. Seperti kata orang bijak, engkau tidak pernah tahu bila malapetaka yang sekarang dihadapi oleh orang lain akan datang kepadamu. Hari ini kita tengok orang mati, hari ini kita mengantar jenazah, kita tak tahu bila kita mati dan orang hantar kita pula. Kita tak tahu. Mungkin waktu kita hantar, besok orang hantar kita pula. Tuan-tuan kena ingat banyak-banyak. Waktu kena memikir-mikir. Kalau bila kita baca kitab ni kerana terfikir-fikir, aku nak berhenti kerja lah, kan? Berhenti kerja je ni, amalan lagi tak banyak, umur makin tu, badan dah mula sakit-sakit dah. Nak takut tak sempat buat ibadat. Lagi bekerja maksiat lagi banyak, kan? Lagi dosa lagi banyak, kan? Jadi tuan-tuan, kerana terfikir-fikir ke arah itu. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, fikirlah sakaratul maut ini. Balik, ambillah masa untuk kita fikir. Kalau kita mati, apa amalan yang kita nak bawa balik bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita, insya-Allah. Kita sambung lagi bicara kita tentang bagaimana pesanan Luqmanul Hakim kepada anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. Ikut saya baca tuan-tuan. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwa. Astagfirullah.